وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم
والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ayat 43 di dalam surah Al-An'am. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri ketika mereka ditimpa azab kami, tetapi yang sebenarnya hati mereka keras, yakni tidak mahu menerima kebenaran, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang mereka lakukan. Orang yang tak mau kembali kepada Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala uji mereka dengan kesusahan, dengan azab, dengan penyakit, dengan keruntuhan ekonomi dan sebagainya, akibat daripada hati mereka keras dan akibat daripada syaitan telah menipu dan menghiasi benda yang huduh, perbuatan yang buruk yang mereka sedang lakukan. Jadi kita tak mau hati yang keras, kita nak hati yang lembut, yang menerima kebenaran. Kita tak mau hati yang mati, kita nak hati yang hidup. Dalam surah Yasin kita baca, Allah berfirman, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyundhira man kana hayyan, untuk ia memberi peringatan kepada orang yang adalah ia hidup. Orang yang hidup itu yakni orang yang hatinya hidup. Peringatan itu bermanfaat hanya kepada orang hatinya hidup. Kalau hati dia mati, bagi peringatan tak ada manfaat. Jadi hidup di sini bukan hidup orang itu saja, ditafsirkan sebagai hati yang hidup. Kita tak mau hati yang mati. Hati hidup dengan zikrullah, hati mati dengan tidak berzikir, tak ingat ke Allah Ta'ala langsung. Hadis yang lain menyatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seumpama orang hidup dengan orang mati. Orang yang ingat ke Allah Ta'ala ni serupa orang hidup. Orang yang lupa ke Allah Ta'ala serupa orang mati. Riwayat yang lain menyatakan, al-qalbu alladhi laysa fi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Hati yang tak ada langsung Quran dalam hati dia. Hati orang yang tak ada Quran dalam diri dia, tak ingat ajaran Quran dalam diri dia, seperti bangunan yang runtuh, seperti rumah yang runtuh. Rumah kalau runtuh terbiar setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun,
Rumah tu jadi tempat kala jengking. Rumah tu jadi tempat sampah. Rumah tu tumbuh pokok-pokok yang tak berguna. Rumah yang runtuh dibiak begitu saja, tak ada manfaat. Hati yang tidak ingat kepada ajaran Allah, tak tahu ajaran Allah dalam diri dia, tak masuk langsung, serupa rumah yang runtuh. Bangkit tidur fikir dunia saja, tak fikir tentang dunia dan akhirat. Kita dituntut fikir tentang dunia, tentang akhirat. Jangan fikir dunia, tak fikir akhirat. Mana tanda dia tak fikir akhirat? Kewajipan tidak dilaksanakan. Contoh, tak sembahyang 5 waktu, tak mau mengaji. Ngaji tak mau dengar orang mengajak, sembahyang pun tak mau. Maka orang tu seumpama orang mati. Kam min insanin mata fi hayatihi, kam min insanin mata fi syababihi, walakinnahu yudfanu ba'da haramihi. Ada pepatah dikatakan, berapa banyak manusia yang mati ketika muda tetapi dikebumikan setelah tua. Umur 15 mati dah. Tanam umur 70. Pasal apa umur 15 dah mati dah? Kerana umur 15 dia tak sembahyang 5 waktu. So apa orang mati? Kewajipan yang hanya 5 minit satu waktu tak boleh buat, macam orang mati. Hidup dia tak ada matlamat, tak ada arah tuju. Kita dicipta oleh Allah untuk hidup atas muka bumi. Hikmah daripada penciptaan kita untuk kita buat ibadat. Tiba-tiba ibadat sembahyang dia tak mau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hikmah daripada ciptaan jin dan manusia supaya mereka beribadat kepada aku. Tiba-tiba dia tak mau buat ibadat. Ibadat tak ada dalam minda dia. Dalam minda dia hiburan. Kerja nak berhibur siang malam. Dalam minda dia makan minum. Fikir tentang makan minum siang malam. Dalam minda dia cari duit. Macam mana nak cari duit? Dalam minda dia berseronok dengan keluarga, dengan kawan, dengan jiran, dengan rakan Facebook, dalam rakan dalam grup WhatsApp dia. Minda dia fikir hanya nak syok. Akhirat tak ada dalam minda dia. Kerana benda wajib dia tak buat, sembahyang dia tak mau lakukan. Sebagaimana sembahyang itu wajib, mengaji juga wajib. Dia kata aku sembahyang tak tinggal lah, 5 waktu cukup, mengaji aku segan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Jadi sebagaimana tiap-tiap hari kita dah sembahyang, tiap-tiap hari kalau ada ruang kita kena mengaji. Walaupun kita mengaji satu ayat Quran, walaupun kita mengaji satu bab ilmu, kamu mengaji satu ayat Quran lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Kamu menuntut satu bab ilmu pengetahuan lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Itu hadis menawarkan kelebihan mengaji. La anta qudwa ya Aba Dzar, la anta qudwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya 100 rak'ah. Wa la anta qudwa fatata'allama baban min al-ilmi 'umila bihi am lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Hadis itu disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Sesungguhnya kamu keluar daripada rumahmu untuk kamu mengaji satu ayat Quran lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat, sembahyang sunat. Kamu keluar daripada rumah kamu belajar satu bab ilmu lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Satu bab ilmu pengetahuan yang kamu belajar sama ada telah diamalkan atau belum diamalkan,
lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Besarnya fadilat mengaji. Tiba-tiba dalam hidup dia tak ada benda tu, zikir ingat ke Allah Ta'ala pun tak ada, zikir pun tak ada, mengaji pun tak ada, sembahyang pun tak ada. Yang dia tahu, dia lalai. Orang yang lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, Allah Ta'ala balas dengan melupainya. Nasullaha fanasiyahum wala takunu kalladzina nasullaha fanasiyahum. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, Allah balas balik, Allah akan melupainya. Allah Ta'ala ni sifat pelupa kan? Pelupa ni sifat tak elok. Kat kita ada? Tak, Allah Ta'ala tak bersifat dengan pelupa. Tapi ayat Quran sebut macam pelupa. Dalam ilmu balaghah dia panggil babul musyakalah. Allah membalas kepada manusia yang lupa kepada dia, Allah Ta'ala lupa kat dia, maksudnya Allah Ta'ala tak bagi kebaikan kepada dia, kerana dia rajin lupa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, Allah sebaik-baik penipu daya. Allah Ta'ala ni sifat penipu kan? Tak. Lepas tu Allah Ta'ala membalas penipuan orang-orang yang menipu. Ayat lain kata yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Depa tipu Allah, orang munafik ni tipu Allah, Allah tipu depa balik. Maksudnya Allah Ta'ala membalas tipuan. Allah Ta'ala tak bersifat penipu, dan penipu ni sifat kekurangan. Allah sifat segala sifat kesempurnaan. Perlunya kepada takwil yang sesuai dengan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis kursi yang berbunyi maridtu falam ta'udni. Hadis itu dalam hadis 40. Aku telah sakit, maka kamu tidak melawat aku. Allah Ta'ala kata, aku dulu masa hampa hidup di dunia, aku pernah sakit, tapi hampa tak pergi melawat aku sebagai pesakit. Maka ditanya kepada Allah Ta'ala, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku nak melawat engkau, wahai Tuhanku, engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah menyatakan, apakah engkau tidak tahu, abdi fulan marida, hamba aku si fulan sakit, falam ta'udhu, kamu tak ziarah dia. Kalau kamu ziarah dia, la wajadtani indah, kamu akan dapati aku di sisinya. Maksud hadis qudsi itu, sakitnya seseorang Muslim itu ada rahmat kepada pesakit, ada rahmat kepada orang yang ziarah orang sakit. Si fulan sakit, kamu tak ziarah dia, tapi lah ada sakit, orang tak berani ziarah, takut jangkit. Ada sakit yang boleh ziarah, sakit tergeliat kaki, sakit demam sesema, sakit apa lagi, jadi bisui, sakit jenis tak berjangkit. Duduk tepi rumah kita, jiran kita, kita dengar kata, dia tu sakit perut, dia tu sakit kaki. Sakit kaki boleh pergi ziarah. Walaupun sakit tu ringan, kata ulama, kita ziarah orang sakit fadilatnya besar. Dalam hadis Imam Tirmidzi, siapa ziarah orang sakit di pagi hari, diistighfarkan, didoakan oleh para malaikat sebanyak 70,000 malaikat sehingga petang. Siapa ziarah orang sakit di petang hari, diistighfarkan, dimohon keampunan untuk dirinya oleh para malaikat sebanyak 70,000 malaikat sehingga pagi. Besarnya fadilat ziarah orang sakit. Hadis itu ada dalam Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Jadi hadis kursi kata aku sakit, bukan mana Allah Ta'ala sakit. Yang sakit ni menjadi kita orang. Allah Ta'ala tidak bersifat kekurangan langsung. Cuma apabila ada ayat Quran dan hadis yang menunjuk Allah bersifat kurang, ditakwilkan kepada yang sesuai.
Maka di antara yang disebutkan tu Allah lupa. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupa pada mereka. Maksud lupa situ, Allah tidak akan memberikan belas kasihan dan rahmat kepada orang yang lupa kepada dia. Maka kita tak boleh lupa kepada Allah. Kita zikir hari-hari dalam semayang, luar semayang. Dan sebahagian ulama kata maksud zikir yang sebenar, apabila seorang tu terasa nak buat benda yang terlarang, lalu dia tahan diri dia daripada meneruskan keinginan nak buat benda dilarang. Maksud zikir yang sebenar ialah orang yang taat pada Allah di sepanjang masa dan tempat. Al-Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullah berkata, kenyataan itu kalau tak silap kata-kata Imam Sa'id Ibn Jubair, seorang ulama tabi'in, kenyataan itu disebut di akhir kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata, kullu man ata'a Allah fahuwa zakirun lillah. Setiap orang yang mentaati Allah, dia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakirin wa in aksara at-tasbiha wa qira'at al-Quran. Barang siapa yang tidak mentaatinya, maka dia tidak dianggap berzikir walaupun dia banyak baca subhanallah, walaupun dia banyak khatam Quran. Khatam Quran sehari 30 juzuk, tiap-tiap hari khatam Quran, tapi dia tak taat pada Allah, dia bukan orang berzikir. Quran rajin mengaji tapi terlibat dengan riba, tidak bertaubat. Zikir subhanallah rajin tapi dosa mata, dosa telinga tak berhenti. Dosa mata melihat yang terlarang, dosa jari menulis yang terlarang, dosa telinga negak yang terlarang, dosa hati duk fikir nak buat benda yang terlarang. Mayang tak tinggal, Quran baca sehari 30 juzuk, zikir sehari ribu-ribu kali, tidak dianggap berzikir apabila dia tidak menahan dirinya daripada dosa. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakirin wa in aksara at-tasbiha wa qira'at al-Quran. Kenyataan itu ada dalam syarah azkar. Di awal kitab syarah azkar Al-Futuhat Rabbaniyah kata sedemikian. Begitu juga dalam kitab Hilyatul Awliya, kalau tak silap ada sebut juga. Jadi zikir itu, tanda orang zikir pada Allah ialah hasil daripada zikir ada. Hasil daripada zikir itu dia mengawal dan menghalang diri dia daripada buat benda yang salah. Antara pagar yang dan tembok yang paling kuat sekali yang boleh menghalang setiap orang daripada benda salah ialah pagar yang bernama takut kepada Allah. Hak tu kalau tak ada kat siapa, lingkup. Ada kat Perdana Menteri, ada kat raja, ada kat menteri, ada kat ulama, ada kat cikgu, ada kat pekerja, ada kat orang tua, orang muda. Ada rasa takut pada Allah, selamat kita daripada tak elok. Tak ada rasa takut pada Allah, depan orang nampak baik, belakang orang jadi jahat. Maka Nabi SAW doa, tinggal doa tu kat kita. Baginda baca dalam pertemuan para sahabat. Bila berhimpun dengan para sahabat ramai-ramai, baginda doa minta Allah bagi rasa takut pada Allah. Doa itu berbunyi, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, berikan kepada kami perasaan takut kepada Engkau yang menghalang kami daripada melakukan dosa-dosa maksiat kepada Engkau. Baik itu ada hadis yang berbunyi, Ra'sul hikmati makhafatullah. Ketua kepada kebijaksanaan itu takut kepada Allah. Orang tak takut pada Allah, orang bodoh walaupun zahirnya cerdik. Orang takut pada Allah, orang cerdik walaupun zahirnya bodoh. Orang kata dia ni tak tahu mana mengaji dekat Darjah 6 ya. Orang masuk sekolah menengah naik sampai universiti, dia tak boleh pergi dekat Darjah 6. Tapi dia takut pada Allah, mengaji rendah. Hak seorang lagi sampai jadi profesor tapi tak takut pada Allah. Keluar fatwa yang lintang pukang, kadang-kadang tak betul. Perasaan takut pada Allah ni disebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul takut pada Allah orang berilmu.
Dan dalam Quran kata orang takut pada Allah, Allah kurniakan redha dia kat orang tu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka redha kepada Allah. Zalika liman khashiya rabbah. Yang demikian itu Allah sediakan, berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi penghalang kita daripada dosa, dosa zahir, dosa batin, dosa sendirian, dosa depan orang, hanya rasa takut pada Allah. Tak takut mesti buat dosa. Yang kita mengaji ni pasal nak dapat rasa takut. Kita mengaji, kita beramal, kita berdoa, kita mengaji Quran, kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis, supaya semakin mengaji semakin takut kita kepada Allah. Kau mengaji, kau dapat petunjuk. Mengaji, rajin, ilmu bertambah, hidayah tak bertambah, tak jadi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada hadis yang berbunyi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah, petunjuk Allah tidak bertambah, orang itu semakin jauh daripada Allah. Kau mengaji, kau jauh pada Allah. Orang nak kau mengaji, kau dekat pada Allah. Berapa ramai orang mengaji hari ini, semakin mengaji semakin jauh pada Allah. Pi mengaji sekolah rajin sembahyang subuh tak. Mengaji tak nak tinggal, Ahad sampai Khamis pi mengaji. Masa tak ada PDPR dulu, pakat pi mengaji sekolah. Sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, universiti ada. Pi mengaji pagi, balik petang, pukul 2 petang balik. Tapi subuh tak semayang, zuhur tak semayang. Orang tu kau mengaji, kau jauh pada Allah. Sebab tidak melakukan kewajipan, tak takut pada Allah dalam meninggalkan kewajipan. Jadi orang yang paling berharga sekali, dia kau mengaji, kau takut pada Allah. Kau mengaji, kau tak buat salah. Kau mengaji, kau rajin buat baik. Orang buat baik, orang dekat dengan Allah. Dalam istilah disebutkan waliyun min awliyaillahi salihin. Wali Allah ni orang dekat dengan Allah. Pasal apa dia dekat dengan Allah? Benda wajib dia buat, benda sunat dia tambah, benda haram dia tinggal, benda makruh dia jauhi sedaya upaya. Orang tu orang dekat pada Allah. Betul orang hidup atas muka bumi kalau dia dapat pangkat dekat dengan Allah. Lebih baik daripada segala pangkat yang ada di dunia. Pangkat apa pun, pangkat YB ke, pangkat menteri ke, tak sama dengan pangkat orang dekat dengan Allah. Maka dalam Quran kata, kalau kamu jadi pemimpin nombor satu negara, jadilah pemimpin yang dekat dengan Allah. Siapa contoh dalam Quran pemimpin nombor satu negara yang dekat dengan Allah? Ada contoh di kalangan para nabi, ada contoh di kalangan para wali. Para nabi yang menjadi pemimpin nombor satu negara yang dekat dengan Allah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Para wali yang menjadi pemimpin nombor satu negara yang dekat dengan Allah, Raja Talut yang berperang dengan Raja Jalut. Dalam Quran ada kisah Raja Jalut dengan Raja Talut. Raja Jalut raja yang jahat, zalim. Raja Talut salah seorang raja yang menjadi wali Allah. Begitu juga Iskandar Zulkarnain, yas'alunaka 'an dzil qarnain. Orang besar, pemimpin yang dekat dengan Allah. Dalam suratul Kahfi. Raja Talut dalam suratul Baqarah. Jadi ada menteri yang dekat dengan Allah di kalangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dalam surah Yusuf, jadikan aku penjaga khazanah negara, khazanah bumi. Jadikan aku menteri keuangan dalam negara ini. Dia jadi menteri keuangan. Nabi Yusuf alaihi salam. Di kalangan menteri yang jadi wali Allah dekat dengan Allah, menteri kepada Nabi Sulaiman, Asif ibnu Barkhiyah. Dia menteri, dalam masa yang sama dia wali Allah.
Di antara karamah dia, dia minta kepada Allah supaya dipindahkan tempat duduk Puteri Balqis daripada negara Yaman ke negara Palestin, yang Allah makbulkan permohonan dia, tak sampai sekelip mata sampailah. Qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika hadha. Kata jin ifrit, dia nak buat main sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata menteri yang merupakan waliyun min awliyaillah, dia kata, qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata kamu berkelip akan datang Arsy Balqis, singgah sana tempat duduk Puteri Balqis daripada Yaman ke Palestin. Yaman Palestin naik kapal terbang berapa jam? Sejam ke 2 jam. Boleh pergi tak sampai sekelip mata. Karamah Allah bagi kepada menteri yang taat pada Allah. Raja yang derhaka pada Allah, Raja Fir'aun, Raja Namrud. Menteri yang derhaka pada Allah, nama Haman, menteri kepada Fir'aun. Dalam Quran Allah buat contoh raja yang baik, ahli syurga, di kalangan Nabi, di kalangan wali. Raja yang jahat, ahli neraka. Dalam Quran Allah buat menteri yang baik, ahli syurga, di kalangan Nabi, di kalangan wali. Menteri yang baik di kalangan Nabi, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Menteri yang baik di kalangan wali, menteri kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kalau jawatan raja ada ahli syurga, ada ahli neraka. Jawatan menteri ada ahli syurga, ahli neraka. Ada wali Allah, ada musuh Allah. Jawatan lebih lain pada raja, lain pada menteri. Jawatan kita duduk di kampung ramai lagi banyak. Penoreh getah ada ahli syurga, ahli neraka. Petani buat bendang ada ahli syurga, ahli neraka. Penelayan dalam laut ada ahli syurga, ahli neraka. Nelayan macam mana ahli syurga? Semayang tak tinggal, tutup aurat. Ni jadi nelayan kadang-kadang semayang pun tak, aurat tak tutup, bulan puasa buat kenuri tengah hari. Main judi tengah hari pun ada. Jadi nelayan masuk neraka kalau dia tangkap ikan, tak fikir hidup mati, tak fikir amal ibadat, tak fikir mengaji. Semua pekerjaan yang kita ceburi, kerja kelang kah, kerja cikgu kah, jadi apakah, kita takut ke Allah Ta'ala, kita tak buat jahat di tempat kita kerja. Kita tak buat jahat dengan jawatan yang kita miliki, maka kita orang dekat dengan Allah. Maka disebutkan Ra'sul hikmah makhafatullah. Hadis itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketua kepada kebijaksanaan itu takut pada Allah. Siapa yang takut pada Allah, dia orang bijak. Dia orang Allah Ta'ala bagi hikmah kat dia. Yang Quran kata siapa dapat hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bagi hikmah kepada siapa yang dia kehendak. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia diberikan kebaikan yang banyak. Maka doa minta rasa takut pada Allah ni ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam hadis untuk kita baca. Ada dalam kitab Azkar Imam Nawawi, ada dalam kitab lain, ada dalam kitab khatam Quran. Khatam Quran tu ada doa tu. Allahumma qasim lana min khasyatika, ya Allah bahagikan kepada kami daripada perasaan takut kepada Engkau, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang Engkau jadikan ataupun yang ia menjadi penghalang antara kami dan antara segala dosa maksiat kepada Engkau. Kita mengaji sampai rasa takut pada Allah, maka kita tak berani buat dosa walaupun sikit. Orang tak buat dosa ni duduk dalam darjat yang tinggi, sebab dia duduk dekat darjatnya dikasihi oleh Allah dan Rasul. Orang buat dosa jauh pada Allah. Maka orang tak buat dosa dianggap berzikir. Orang yang tak tinggal dosa tak dianggap berzikir walaupun zikir dia banyak. Man ata' Allah faqad zakar Allah.
Siapa taat pada Allah, dia sebenarnya orang yang mengingati Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakirin wa in aksara tasbiha wa qira'atal Quran. Sesiapa yang tidak mentaati Allah, dia bukan orang yang mengingati Allah, walaupun di segi zahirnya dia banyak bertasbih dan banyak membaca Quran. Kita mengaji hari-hari kuliah subuh, kita zikir 33, tapi dosa kita tak tinggal, sebenarnya tidak berzikir. Zikir hanya pada mulut, hati tak zikir, hati tak ingat. Semayang tak tinggal dah, dosa tak tinggal juga. Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Ihya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata meninggalkan dosa jauh lebih susah daripada melakukan ibadat. Ada orang dua-dua pun tak, mayang pun tak, mengaji ibadat pun tak buat, dosa pun dia buat. Ada orang ibadat dia boleh buat tak tinggal, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, mengaji tak tinggal. Dalam masa yang sama dosa pun tak tinggal juga. Kerana meninggalkan dosa jauh lebih susah daripada melakukan ibadat. Semayang rajin, mengumpat pun rajin juga. Semayang rajin, mohong pun rajin juga. Semayang rajin, tulisan yang dosa, gambar yang dosa, dia rajin tengok juga. Pasal apa? Pasal meninggalkan dosa lebih susah daripada buat ibadat. Di tengah-tengah kitab Bidayatul Hidayah, nah, abang kata ada orang ibadat boleh buat tapi dosa tak boleh tinggal. Mayang 5 waktu tak tinggal, riba pun dia tak tinggal juga. Semayang Jumaat tak tinggal, rasuah pun dia tak tinggal juga. Hak tak semayang langsung terima rasuah, hak tak semayang langsung buat dosa, hak tu puak yang satu lagi. Ni hadut semayang dalam masjid, dosa riak tak tinggal, dosa sum'ah tak tinggal, dosa ujub tak tinggal, ibadat tak ikhlas, tunjuk ke orang, lepas orang tak ada, tak mau buat ibadat. Buat ibadat kerana orang, bukan kerana Allah. Yang tu ada juga. Maka perlunya usaha mengaji bagi banyak, zikir bagi banyak, doa bagi banyak, supaya kita tak terlibat dengan benda-benda yang Allah murka. Kita tak terlibat dengan dosa kesalahan, maka kita dianggap berzikir pada Allah walaupun kita duduk diam. Kita tak buat dosa di pasar, tak buat dosa di rumah, tak buat dosa luar rumah, tak buat dosa dalam masjid, tak buat dosa luar masjid, tak buat dosa depan orang, tak buat dosa seorang-seorang, maka kita duduk dalam ketaatan dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Quran yang kita baca pagi ini menceritakan tentang kemarin kita sambung, iaitu orang yang hatinya keras. Kemarin kita baca dah beberapa sifat, beberapa amalan yang menjadi ubat yang menyembuhkan hati yang sakit. Ada 6 kita sebut kemarin. Hari ini kita tambah lagi sikit daripada kitab Nasaihul Ibad. Wa zada ba'duhum, dan sebahagian ulama menambah, di antara cara merawat hati yang sakit ialah kasratul istighfar, membanyakkan istighfar, banyakkan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi. Macam-macam jenis istighfar ada pendek, ada panjang, ada sederhana. Istighfar yang agak panjang, istighfar Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis. Istighfar yang pendek, astaghfirullah, Allahumma ghafirli, rabbi ghafirli, astaghfirullahal azim. Itu yang pendek. Kalau kita tambah taubat boleh juga, bagus lagi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Banyak cara istighfar. Orang yang banyak beristighfar, hatinya semakin sihat. Seterusnya zikrul maut, mengingati mati. Wa ziyaratul qubur, rajin ziarah kubur. Mu'tabiran bihali sukaniha,
sambil mengambil pengajaran tentang keadaan penghuni kubur. Ziarah kubur, ambil pengajaran orang hak aku ziarah. Kalau bagi boleh peluang dia akan hidup, minta hidup balik macam aku. Kerana mereka dah tak peluang nak buat ibadat dah. Nak semayang satu rakaat pun tak boleh, nak baca subhanallah sepatah pun tak boleh. Aku masih boleh walaupun duduk dalam pelbagai masalah. Masalah keluarga, masalah peribadi, masalah kesihatan, masalah wang ringgit, masalah negeri, masalah negara, semua aku duduk fikir. Walaupun aku duduk dalam berbagai macam-macam masalah, aku masih boleh buat ibadat kepada Allah kerana masih boleh menyawa. Kawan aku ziarah dalam kubur ni tak boleh buat apa dah, nak patah balik tak boleh dah. Dan Quran sebut terang-terang orang yang boleh patah balik, keinginan mereka orang yang mati, keinginan mereka untuk patah balik buat baik. Patah balik untuk buat as-sadaqah wa akuna minas salihin, nak bersedekah, nak jadi orang soleh, nak jadi orang muhsinin, orang buat baik dalam beberapa ayat Quran. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kalaulah orang mati itu boleh bersembang dan kita boleh dengar, di antara permohonan orang mati untuk patah balik hidup di dunia bagi menjadikan diri mereka orang yang beramal soleh, beriman dan amal soleh. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang soleh. Hak nak mati minta tangguh kerana nak buat orang nak jadi orang baik. Hak mati minta hidup balik kerana nak jadi orang baik. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Orang yang dah mati melihat suasana di akhirat, minta Allah bagi peluang kedua nak hidup balik kerana nak buat amal soleh. Depa hak mati nak hidup nak buat amal soleh, kita hak mati tak fikir nak buat amal soleh kerana kita menghadapi kelalaian. Siapa yang tipu kita? Quran kata zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Syaitan tipu. Ada ulama karang kitab 2 jilid, nama dia Ighasatul Lahafan fi Makaidish Syaitan, menceritakan tentang jerat-jerat tipu daya syaitan. Ada seorang ulama lagi karang kita nama dia Talbisu Iblis, penipuan daripada iblis, kekeliruan yang didatangkan oleh iblis. Ada ulama karang kita lagi tentang 7 jerat syaitan dalam menghadapi menipu manusia. Imam Ghazali rahimahullah sebut 7 jerat syaitan itu dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi supaya kita tak tertipu oleh syaitan, supaya hati kita tidak keras menjadi lembut, maka kita kena terus menerus belajar dan mengamalkan sebahagian daripada amalan yang ulama sebut. Antara amalan melembutkan hati yang keras, musyahadatu man fin naz'i, menyaksikan orang yang sakit nak mati, orang yang sedang nazak nak mati, menjadi pelembut kepada hati kita untuk buat bekai kepada kematian, supaya kita mati mudah, mati sempat bertaubat, mati sempat mengucap, mati dalam keadaan bi'araqil jabin. Bi'araqil jabin makna dai dia berpeluh. Orang mukmin mati, dai dia di belah kiri kanan ni berpeluh, tanda mati baik, kata sebahagian kitab, antaranya kitab Tazkirah. Jabin tepi, tengah ni jabhah. Jabin di sini. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman mati dai dia berpeluh. Lepas mati peluh. Kadang-kadang kita pergi tengok orang mati, peluh tak mau berhenti. Orang duk lap. Saya pernah tengok ada orang mati seorang, peluh dia tak mau berhenti. Bini dia kerja lap baru mati. Teringat kepada hadis al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Kerja apa kawan hak mati tu? Kerja dia tuk bilai. Duk panggil orang mai sembahyang. Hari-hari 5 waktu duk dalam masjid. Duk panggil orang sembahyang, mati dia elok. Kita nak mati elok, maka kita merawat hati kita dengan melihat orang yang nazak nak mati. Salah satu daripada cara nak mengubat hati, kata sebagian ulama. Jadi 5 yang 6 yang kemarin campur hari ni pula, antara amalan yang boleh kita ketahui dan kita amalkan. Hari ini perbanyakkan istighfar, perbanyakkan mengingati mati, ziarah kubur dan mengambil pengajaran daripada penghuni kubur,
dan menyaksikan orang yang sakit nak mati. Ada pendapat ulama lagi tambah, dia kata kasratus samt, banyak diam, tidak berbicara melainkan yang ada manfaat. Kalau tak ada manfaat pun tidak membawa mudarat. Berapa dah? Kemarin 6, hari ni 4, 10, campur 1 saat ni, banyak diam, 11 ubat hati yang disebut oleh sebagian ulama dalam kitab mereka, yang boleh kita ketahui dan kita amalkan dan kita sebarkan. Masa tidak mengizinkan, kita sambung ayat berikutnya besok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.